الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Surah Wan-Najmi, maksud asal surah ini ialah nafi syafaat. Tidak ada kuasa pun yang dibenarkan memberi syafaat kepada sesiapa saja di akhirat. Syafaat mana jaminan kelepasan daripada hukum dan sebagainya. Dan yang dikenaki dengan syafaat sini syafaat qahriyah, atas dasar kasih sayang. Itu di akhirat nanti tidak ada berlaku pahamnya seperti mana sungguh-sungguh agama yang batil. Itu apabila Allah sayang pada seseorang, maka orang yang Allah sayang itu terdiri pada Nabi ke wali ke, merayu pada Allah. Supaya apa? Supaya orang yang ada hubungan dengan dia, dengan wali itu atau Nabi itu, dimaafkan. Lalu Allah Ta'ala dengan sebab sayang pada Nabi dan wali itu, maaflah kesalahan itu. Ini pahamai ajar sesat di atas dunia. Disebut ada syafaat qahriyah. Dengan faham sesat inilah mereka suruh Nabi, suruh wali. Bukan suruh sebagai Allah Ta'ala, suruh sebagai pemberi syafaat. Berlaku di kalangan umat Islam yang jahil. Nak syafaat suruh Nabi, nak syafaat suruh wali. Mereka suruh ni menyebabkan syirik di dalam seruan, menyebabkan dia jadi golongan paling dimurkai oleh Allah Ta'ala. Sebab orang yang akan dapat syafaat, Allah Ta'ala beritahu undang-undang dia, orang yang tauhid pada Allah, yang seru hanya Allah Ta'ala. Man syahida bil haq, siapa yang betul-betul bersaksi bahawasanya Allah Ta'ala zat yang berhak dipuja dan disuruh, orang itu saja boleh jadi diberi. Sebab tidak wajib bagi Allah mengizinkan syafaat. Orang-orang yang mati dalam iman boleh jadi dengan sebab dosa dia yang lain pada syirik, dengan sebab dosa lain pada kufur, Allah kesian belah ke dia. Siapa yang Allah kenaki saja, lalu Allah Ta'ala memaafkan dia sebahagian dosa atau semua dosa, mengingatkan azab, mempercepatkan syurga, dengan diberitahu semua ini kepada Nabi atau wali. Mana Nabi atau wali akan beritahu kepada dia, kamu Allah selamatkan, kamu Allah bebaskan, kamu Allah maafkan. Jadi Allah Ta'ala nak maaf tu, Allah tu suruh Nabi beritahu, Allah Ta'ala suruh wali beritahu, suruh hafiz Quran beritahu. Itu syafaat. Tidak ada kuasa bagi mereka itu untuk memberi syafaat di atas kehendaknya. Oleh kerana itulah dalam hadis sahih, Nabi sendiri pemberi syafaat yang paling besar sekali, syafaat kubra. Syafaat mempercepatkan hisab, yang mana semua Nabi tidak boleh buat. Semua Nabi cari Nabi Muhammad. Macam mana Nabi dapat syafaat? Bukan dengan kuasa dia pergi sujud pada Allah, sujud lagi sujud, minta pada Allah. Sehingga satu tahap bahawa Allah Ta'ala kata, ya Muhammad irfa' ra'sak, angkatlah kepala kamu, is'al tu'ta, mintalah apa saja kamu akan diberi.
Untuk dapat syafaat kubra yang paling masyhur sekalipun, Nabi sujud pada Allah, minta merayu pada Allah. Lepas tu syafaat ini ialah mempercepatkan hisab amal hamba untuk dihantar ke syurga atau neraka. Ini syafaat kubra. Dengan keadaan Nabi sujud dan memohon pada Allah. Mana tidak ada kuasa pada dia untuk beri syafaat. Mudah-mudahan begitu. Ini sabit pada hadis sahih. Maka begitulah syafaat-syafaat lain. Mana orang itu sudah ada kemaafan daripada Allah. Mana kesalahan dia memang ada pun sampai bawa kepada akhirat, tapi Allah Ta'ala ingin memaafkan dia. Mengikut hikmah Allah Ta'ala, siapa yang dia kenaki. Cuma syarat orang yang akan diberi syafaat itu, mesti orang itu mati dalam tauhid. Itu syarat. Mati dengan akidah yang tidak syirik pada Allah. Orang suruh Nabi jadi syirik, orang suruh wali pun jadi syirik. Macam mana orang syirik dapat syafaat? Tidak ada pun dalam Quran dan tidak ada dalam hadis yang sahih. Jadi ayat-ayat yang kita nak baca ni tajuk besarnya nafi syafaat. Dan berlaku di kalangan mereka-mereka yang melakukan syirik pada Allah Ta'ala. Iaitu seru selain pada Allah Ta'ala, wali dan Nabi untuk syafaat. Hari ni orang pergi Mekah pun suruh Nabi itu. Mirip musyrikin Mekah tu. Tambah jauh-jauh, pergi jauh-jauh, mahal, duit habis semua sekali, pergi nak melakukan syirik depan Nabi. Suruh Nabi untuk syafaat. Tidak diajar mana-mana kitab pun. Suruh Nabi SAW. Hanya dibenarkan bagi salam pada Nabi. Sebab cara ziarah kubur Nabi pun Nabi tak ajar. Kita buat tu atas dasar amalan sahabat saja. Assalamualaikum ya Rasulullah. Amalan sahabat, tidak lebih dari itu. Sebab Nabi tidak ajar cara macam mana nak buat amalan di kubur dia. Cuma Nabi anak saja, mari orang puja kubur dia, dia anak. La taj'al qabri watanan yu'bad. Kamu jangan jadi kubur aku seperti patung berhala disuruh pergi puja. Itu ada. Mana orang mari nak pergi suruh dia anak. Masa hidup lagi dia anak. Oleh kerana itu amal-amalan di kubur Nabi ni, Nabi tak ada ajar. Dan apa yang kita buat sekarang ni atas dasar amalan para sahabat. Tapi manusia bila dia tidak tahu agama dia, macam-macam boleh jadi. Di sini kita akan tengok beberapa ayat pada permulaannya dakwah awal surah. Itu ayat 19 ayat 20. Ayat 19-20 ni tidak dibenarkan suruh hanya kepada Allah. Dakwah awal surah ni tidak dibenarkan menyeru melainkan Allah saja. Ayat 21 dakwah kedua surah ini. Syafaat qariyah tidak ada pun di akhirat. Syafaat qariyah ni mana syafaat dengan sebab kasih sayang, tidak akan ada berlaku. Semua syafaat bil izni berlaku. Dia ada dua syafaat. Syafaat yang tidak adanya syafaat qariyah. Dengan sebab Allah kasih pada seorang, orang itu bebas buat apa saja. Dia nak maaf atau tidak, dia nak maaf. Selagi syafaat bil izni, Allah Ta'ala beri kuasa syafaat dengan sebab dia izin bagi orang yang akan diberi syafaat itu untuk memaafkan kesalahan. Cuma permulaan surah ni kebenaran Nabi dan kebenaran Al-Quran. Surah ni walaupun dia pendek, tapi banyak perkara dalam ni. Kita kata Nabi SAW, Nabi kita, daripada dia lah wahyu. Ini bagi kita yang beriman, tak ada masalah langsung lah. Mana orang lain mempertikaikan kebenaran wahyu ni. Dia tahu daripada Allah tauhid wal lidah manusia. Jibril tak nampak. Tiba-tiba tauhid seorang kata ni daripada Allah, ni daripada Allah. Dia kenal ke tak tahu Jibril. Sebab bagi tak nampak ni. Mana orang luar pada agama Islam, kita semua ni tak ada masalah. Orang luar nak menerima wahyu daripada Allah Ta'ala, daripada Nabi ni. Nabi waktu dia kata daripada Allah ni macam mana? Dia tak nampak. Dia tak nampak daripada Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala jelaskan dalam surah Najm. Jadi kita kena fikir tengoklah, fikir bahas semua. Allah bersumpah wan najmi idza hawa. Demi bintang apabila dia mula gugur atau apabila dia mula turun. Mana bintang turun ni raih tidak nampak. Mula di atas turun tu raih tak nampak. Ini keadaan tertib bintang.
Allah bersumpah dengan cara kejadian dia ni, maknanya ni barang tinggi turun bawah ni biasalah. Wahyu ni daripada atas turun bawah, ini biasa. Ya Allah bersumpah dengan bintang apabila dia mula gugur, mana turun ke bawah. Jawab sumpahnya ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Tidak sesat sahabat kamu Muhammad dan tidak melampaui batas dia. Ghawa dengan dhalla kalau duduk suku-suku makna sama je, sesat maka ni. Tapi bila duduk sekali maka makna lain-lain. Dhalla dengan makna tak jumpa jalan. Ghawa makna jumpa jalan dah, sesat pun. Sesat setelah jumpa dia panggil ghawa. Tidak jumpa jalan langsung dia panggil dhalla. Dhalla. Jadi demi bintang apabila dia mula turun, ma dhalla sahibukum, tidak berlaku, tidak jumpa jalan kepada sahabat kamu Muhammad ini. Dan tidak berlaku setelah jumpa jalan sesat balik. Tidak pernah berlaku. Sebab dia sahibukum, sebab sahabat kamu. Bukan orang luar. Nabi Muhammad SAW ni Allah Ta'ala beritahu kepada orang muka, dia bukan orang luar, sahabat kamu. Mana soalan pagi petang saya balik kamu tengok dia sama. Tidak pernah pergi situ sini. Jadi oleh kerana itu, segala berita yang disampaikan daripada dia bukan daripada kesesatan. Kerana dia tidak jumpa jalan benar, ataupun sudah jumpa jalan benar dia sesat balik. Tidak berlaku. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dan dia tidak bertutur daripada hawa nafsu dia. Lepas tu in huwa, dan tidaklah dia Quran yang dibaca oleh Muhammad itu illa wahyu yuha, melainkan ia wahyu yang diwahyukan oleh Allah Ta'ala kepada dia. Quran itu tidak lain melainkan wahyu. Jadi modal kita ni, Quran ni wahyu yang diwahyukan oleh Allah Ta'ala kepada dia. Macam mana cara? Lagu ni cara dia. Allamahu syadidul quwa, ajar wahyu secara zahir ini oleh malaikat yang syadidul quwa, sangat kuat tubuh badan dia, gagah perkasa. Dia Allah Ta'ala ada kasih sifat Jibril sini. Ini sifat Jibril. Takut-takut orang faham. Memang Allah Ta'ala suruh hantarlah dia tu mari hantar kepada Nabi wahyu ni. Tapi tengah jalan takut kena curiga orang. Yang sarung apa-apa jin orang tahu. Orang tak apa. Barang yang Nabi nak sampai kepada Nabi tu, dalam tempoh yang jauh tu, mari nak sampai ke Nabi, tiba-tiba jin kita tukar dia ke mana. Ni Allah Ta'ala tukar ambil. Boleh jadi. Oleh kerana itu sifat ni Allah sebut dalam Quran, syadidul quwa. Jibril ni syadidul quwa. Dia ada 500 sayap. Satu sayap saja dia bokeh 30 kapur. Dia terbalik. Ni Jibril, bukan sembarang ya. Makhluk paling besar sekali di antara makhluk Allah, syadidul quwa. Makna dia bukan mari seorang Jibril ni, mari dengan bodyguard ramai lagi. Setiap kali turun, malaikat-malaikat lain sekeliling guard dia, jaga dia untuk bawa wahyu. Jadi kumpulan-kumpulan jin ni bukan saja dia nak pergi dekat, tak boleh. Nak pergi bergayut di langit tunggu Jibril turun pun tak boleh. Mana sekiranya Jibril ni diganggu masa penghantaran wahyu tu oleh jin ke apa-apa, tak mungkin berlaku sebab syadidul quwa. Yang kedua, dhu mirratin. Kadang-kadang satu pahamai salah juga dia kata, takut Jibril lupa. Hari itu lupa. Putih ayat kau, putih ayat kau lupa. Jadi takut mari, takut tak betul. Allah beritahu dhu mirrah, ingatan sangat kuat. Jibril ni Allah pilih jadi orang yang nyampai wahyunya di dhu mirrah, yang punya ingatan dan kefahaman yang sangat kuat. Fahaman yang mendalam dan ingatan sangat kuat. Padahal dia nak dipilih untuk jadi penyampai wahyu. Dua ni dah cukup untuk menjadi penyampai wahyu. Gagah badan dia dan ingatan juga, kefahaman dia sempurna. Lepas tu takut Nabi tak kenal, tunggu-tunggu Jibril mari ni kau. Macam zaman kita lah ni lah. Dia duduk tunggu dalam gua, tak apa, tunggu Syekh Abdul Qadir Jalani kau, tunggu Nabi Khidir kau. Tapi marilah orang jamu juga. Hak mari tu jin dia mana ada isi. Tunjuk kata ni saya Abdul Qadir Jalani, ni saya ni Nabi Khidir.
Dia pun akan terima sebab tak ada ketandaan. Sebab tak kenal, tak biasa lepas ni. Tidak pernah tanya pendaftaran negara dia ni siapa. Tiba-tiba tu menjelma gitu. Sebab tak biasa kenal dia. Macam kita pun kalau kita nak pasti orang tu orang mana-mana, cek. Nah, kena guna cara-cara tertentunya untuk mengesahkan orang ni sungguh. Jadi soalannya Nabi kenal kata Jibril. Tapi siapa mari jumpa dia? Allah pun tahu pula cara Nabi kenal Jibril ni. Nabi tengok Jibril dengan rupa asal dua kali. Satu kali di bumi, satu kali di langit. Dia kenal rupa asal. Jadi Jibril mari fastawa. Sini fastawa ni Jibril berdiri tegak dengan rupa asalnya. Dia mari dengan rupa asalnya, berdiri tegak dengan rupa asalnya. Masa tu wa huwa bil ufuqil a'la. Dia berada di ufuk, di hujung bumi bahagian atas sikit. Hujung bumi bahagian atas sikit. Ufuk ni hujung bumi. Mana kalau kita tengok bumi, hujung sekali. Tahu di atas langit bumi dia panggil ufuk. A'la atas sikit. Mana mari samakan dengan pandangan Nabi lah. Kalau orang tinggi nak, Nabi lengok payah pula. Macam matahari di atas kepala. Lengok ke atas gitu boleh jadi tak jelas. Seperti tengok matahari. Jadi Tuhan mari Jibril berdiri tegak tu bil ufuqil a'la, di hujung kaki langit sehingga ke atas sikit. Dia boleh tengok rupa Jibril original, asal lagu tu. Yang mana Nabi bila tengok Jibril rupa fitan kali tambah. Kemudian Jibril mula mengucup, datang menghampiri Nabi. Daripada rupa asal dia mula mendekati Nabi, makin dekat. Fatadalla, sehingga dia hampir dengan Nabi, turun bawah jadi manusia. Daripada tinggi dia, kaki dia daripada bumi ni sampai ke langit tu, turun sikit sampai ke dapat dengan Nabi dengan rupa manusia. Dengan rupa asal Nabi tengok, lepas tu hingga sekali dia mengecil hampir kepada Nabi menjadi rupa manusia. Hampir punya hampir, fakana bainahuma muqaddas ini. Di antara Nabi yang Jibril qaba qausain, jarak di antara dua busa panah. Atau adna atau lebih hampir lagi kerana Nabi berpeluk dengan Jibril. Allah Ta'ala ada qaba qausain ini, dua busa panah ni kerana ada orang tak nak bersahabat semati hidup semati. Maka cara dia ambil busa masing-masing busa panah. Dia belangga satu sama lain. Hani busa panah ni, dia belangga. Dia belangga satu sama-sama busa panah. Dia setuhkan dua-dua ni. Lepas tu masing-masing pisah sebentar. Lepas tu masing-masing lepaskan anak panah. Dengan cara ni, dua orang ni telah bersahabat hidup mati senang susah. Ini resam Arab. Mana dia memula nak bersahabat sebagai sehidup semati, dia akan lekatkan di antara busa panah masing-masing. Ini dia ambil busa panah dia, ini busa panah dia, lekatkan, rapatkan. Bila rapat, lepas tu dia engai sebentar, dia jarakkan, masing-masing ambil anak panah, lepaskan anak panah. Bila berlaku kejadian begini, maka sabitlah dengan cara rasmina dua orang ni sahabat hidup semati, senang susah sama. Ini resam Arab. Jadi Allah Ta'ala nak beritahu dekatnya Jibril dengan cara dia biasa tahu. Jadi kita tak tahu ni kena ajar tahu cara orang Arab dulu. Jadi fakana bainahuma, maka jarak di antara Jibril dengan Nabi qaba qausain, jarak dua busa panah. Apabila satu orang tu nak buat perjanjian hidup semati, atau lebih hampir lagi daripada busa panah, sehingga Nabi dengan Jibril boleh berpeluk. Hingga Nabi dengan Jibril boleh berpeluk. Masa itulah fa'uha ila abdihi ma'auha. Masa itulah Jibril menyampaikan kepada hamba-Nya Muhammad, hamba Allah Ta'ala Muhammad, ma'auha, apa saja yang Allah Ta'ala nak bagi wahyu kepada Nabi. Ini cara-cara wahyu diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi. Ajar kepada hamba mikir, mana ni cara dia, bukan sembarang ya. Kemudian ma kadzabal fuadu ma ra'a. Hati Nabi apabila melihat Jibril itu tidak mendustakan apa yang dia tengok dengan jelas. Tidak, hati Nabi itu mendustakan apa yang dia tengok daripada Jibril.
Afatumarunahu ala ma yara, apakah kamu orang Mekah ingin membasahi Muhammad tentang apa yang Nabi tengok sendiri, yang Muhammad tengok sendiri? Masalahnya dia tengok sendiri, Jibril. Kamu nak bantah apa? Sebab dia tengok. Kalau dia tak nampak tu tak apa. Ni dia nampak, dia tengok, dia beritahu apa yang dia tengok. Afatumarunahu ala ma yara, apakah kamu semua ingin bantah Muhammad di atas apa yang dia tengok sendiri? Sudah cukup jelas. Dah kamu pun kata Muhammad ini satu orang jujur. Dia berkik sampai 40 tahun tu jujur, tak aja bukti jujur dia ni. Jadi dia kata dia tengok Jibril. Dan dia dengar daripada Jibril wahyu daripada Allah Ta'ala. Apakah kamu nak bantah? Sedangkan sebelum ini kamu tidak bantah. Nah, kemudian takut-takut dia tengok benda lain, atau dia dengar benda lain. Orang kalau kali pertama boleh jadilah dia tidak tepat. Kali pertama boleh jadi dia tidak tepat. Macam orang darat pergi Kuala Lumpur, dia tak biasa tengok bangunan dalam hutan rumah dia ni. Ajak pergi Kuala Lumpur, bangunan penuh, malam hari pula tu cerah belakang. Kita tunjuk dia ni menara-menara, semua supalah kau. Bagi dia menara duk kata hang-hang gitu, mana sah tak tahu. Sebab kali pertama dia buka mata tengok mana besar ni dengan lampu semua sekali, kali pertama dia. Maka bila kita tunjuk ni dia anggap-anggap tapi mana sah tak tahu. Bila kita tanya mana hak demo kata, tak tahu. Sebab kita kali pertama tengok ni. Supa belakang nampak ni, cerah belakang. Kemama dia panggil. Boleh jadi sebab jarang-jarang jumpa ni jadi kemama. Jadi oleh kerana takut ada faham itu, Allah Ta'ala ayat lagi. Muhammad SAW biasa tengok dah Jibril di langit. Tempat kapuasa dia tengok dah. Kapuasa Jibril ni, Sidratul Muntaha ni. Mana biasa Jibril dengan Nabi ni biasa. Bukan tak biasa tengok. Bukan orang kampung darat jadi darat di Kuala Lumpur, mama tengok tak tahu mana sah. Tidak gitu. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah tengok Jibril ni pada waktu yang lain pun. Bila inda sidratil muntaha, ketika tempat penghujung langit ketujuh. Ada pokok sadrah situ. Sidrah ni jenis pokok umpama jenis pokok ni umpama pokok bidara. Al-Muntaha ia merupakan penghujung. Jibril boleh sampai situ. Lepas tu kalau Jibril pergi lagi terbakar Jibril. Jadi kapal asas itu kapal dia. Jadi dia tengok Jibril pada kapal asas dia. Nah, sini pun Allah Ta'ala nak ajar pada hamba, pada kita semua yang baca Quran ni. Mana Nabi tengok Jibril ni masa duduk rumah dia, masa duduk luar. Dia kadang-kadang orang duduk luar ni dia pakai macam-macam, tapi duduk rumah dia pakai kesah ya. Kadang-kadang tak cek mana. Jadi Nabi tengok Jibril kapal dia pun dia tengok, di dunia pun dia tengok. Mana tak tukarlah Jibril ni dengan siapa-siapa. Ini Allah Ta'ala nak adakan supaya yakin pada hamba apa yang diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari wahyu itu memang benar. Dan Jibril itulah yang menyampaikan kepada Nabi, yang Nabi kenal pun Jibril itu. Inda sidratil muntaha, di mana? Di tempat sidrah. Asal kejadian Jibril. Mana asal tempat Jibril? Al-Muntaha sini tahap terakhir yang mampu Jibril pergi. Lepas tu Jibril tak lagi. Indaha jannatul ma'wa, disitulah jannatul ma'wa. Disitulah jannatul ma'wa. Idh yaghsha sidrata ma yaghsha. Apa yang berlaku di situ? Apa yang berlaku di situ ialah idh yaghsha sidrata ma yaghsha. Ketika menutupi pokok sidrah oleh apa yang menutupi. Oleh apa atau sesuatu yang menutupi. Sesuatu yang menutupi ini apa? Dua terjemahan. Sama ada nur daripada Allah Ta'ala ataupun malaikat. Dalam tafsir kata pokok sidrah ni, pokok umpama bidara ni yang besar di situ. Apabila waktu Nabi SAW ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka para malaikat semua berkumpul situ. Seperti burung gagak duduk menutupi pokok kayu, seperti seumpama tu. Dalam tafsir Qurtubi kata seumpama tu lah keadaan yang luar biasa berlaku. Jadi id yaghsha sidrata ma yaghsha, ketika menutupi pokok sidrah ini oleh apa yang menutupi ketika itu. Mana satu keadaan yang sangat hebat. Dan mazaghal basaru wa ma tagha.
Masa Nabi tengok Jibril tu mazaghal basar. Zara ni mana tidak teralih pandangan Nabi, tepat kepada Jibril. Wala tara wa ma tara, dan tidak melampaui daripada tepat sepatutnya dia tengok. Mana tidak Nabi ni tengok tidak sampai tepat dan tidak melebihi. Betul-betul pada yang dia nak tengok tu kena sungguh. Gambaran apabila seseorang itu nak tengok sungguhnya, Allah Ta'ala beritahu mana tidak kata mata dia ni tak sampai sasaran atau melebihi sasaran. Pertama zaghal basaru ni tidak tak sampai sasaran. Wa ma tara, dan tidak melebihi sasaran. Memang tepat mata Nabi tengok Jibril. Jibril tu bagi Nabi kecil ya. Banyak lagi Allah telah memperlihatkan kepada Nabi lebih dari Jibril lagi. Jibril ni kecil tak? Nah, macam kalau kira-kira Jibril ni seolah-olahnya bagi kita kira kan, bagi orang yang dia melancong kan, macam Bandar Kota Baru ya, banding dengan Kuala Lumpur. Jadi dia tak kira Bandar Kota Baru, dia Jepun biasa pergi, Kuala Lumpur biasa pergi, New York biasa pergi, mana-mana besar dunia besar-besar pergi, bermain Kota Baru, main jetih ni kan, tak ada benda. 2 kali kursi kereta tu takut dah. Jadi Jibril tu bagi Nabi pula kecil dah. Macam mana jetih ya, berbanding dengan hak dia biasa pergi Tokyo tu. Soalnya Kuala Lumpur tu, negara-negara besar, ibu kota besar. Baru tengok jetih biasa ya. 2 kali kursi kereta apa dah. Jadi Allah Ta'ala beritahu, kenapa kamu ragu? Allah Ta'ala bagi lihat Nabi dan Jibril dia ni dengan tidak sasaran yang sepatutnya tengok. Dan laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sesungguhnya Nabi telah tengok dah juga daripada ketanaan Tuhannya yang besar-besar lain selain daripada Jibril. Nabi ni biasa tengok daripada ketanaan Tuhannya yang besar-besar yang lain selain daripada Jibril, yang lebih besar daripada Jibril lagi. Tengok syurga, tengok neraka. Nabi telah diperlihatkan oleh Allah Ta'ala syurga, Nabi telah diperlihatkan oleh Allah Ta'ala neraka sebahagian daripadanya. Neraka syurga besar daripada Jibril. Dia tidak kejut pun, tidak silap pun. Segala laporan syurga neraka Nabi bawa balik beritahu pada umat dia. Jadi bawa kedengaran Jibril itu biasalah bagi Nabi, jadi tidak pelik. Jadi panjang gitu mau Allah Ta'ala beritahu cara macam mana wahyu diperturunkan. Takut-takut manusia ni iskal, sanksi tidak jelas. Bagi orang yang tidak jelas lah. Jadi Allah memperjelaskan. Jadi siapa yang akan belah ni mukadimah. Maknanya wahyu Allah ni benar daripada Allah, datang daripada Allah Ta'ala melalui perantara Jibril. Yang Nabi kenal pun Jibril, tidak silap dan tidak salah pun penerimaan wahyu daripada Allah Ta'ala. Jadi maksud daripada surah ni ialah ini dia. 3 nama ni adalah nama-nama wali-wali yang pernah dipuja oleh orang Mekah. Lat, Uzza, Manat. Ini semua nama-nama wali Allah, orang-orang juru semasa dunia. Apabila dia mati, orang pun puja dia. Jadi nak mengenalkan dia ni, kerana tu tak ada buat gambar, buat patung. Patung oleh kerana patung ni nak besar-besar, maka kena letak satu tempat yang kena tambah. Jadi Lat ni satu tempat yang letak. Uzza, Manat ni 3 ni merupakan nama-nama patung yang orang sebenarnya asalnya pernah hidup dalam dunia. Jadi mereka suruh wali-wali ini untuk menghubungkan mereka dengan Allah Ta'ala, memohon dan merayu supaya dengan syafaat wali-wali ini doa-doa mereka akan dikabulkan. Cuma dulu dia panggil wali Lat, wali Uzza dan Manat. Seperti kaum Nabi Nuh juga, dia ada 5 wali. Okey, kaum Nabi Nuh dia puja wali. Bangsa Melayu ada 9 wali, wali Songo. Suka lah kau tu. Jadi seru selain pada Allah Ta'ala ni lebih kurang. Kalau kita kata kafir pun waktu kita Melayu tak kafir, dah kan amalan suka. Apa ni semua kita? Kalau akidah suka, tidak ada kelebihan pun. Kalau Tuhan nak marah, ya maaf kita dulu kerana kita bukan Arab. Duk punya wali Songo. Hak Arab keturunan dia tinggi, keturunan Nabi pun Tuhan hantar neraka. Kenapa? Seru selain pada Allah Ta'ala. Kita mana ada keturunan dengan Nabi kita ni? Jauh sahaja. Jadi ini Allah Ta'ala adakan betul-betul kesilapan akidah. Nah, afara'aitumul Lata wal Uzzata wa Manata ats-tsalitsata al-ukhra. Apa pahaman kamu? Nak tanya sepatah orang Mekah ni, apa pahaman kamu tentang Lat? Hak kamu duk suruh nama dia tu. Dan Uzza hak kedua.
dan manak hak tiga. Cuma manak ni itu jauh sikit. Dan inilah merupakan nama-nama yang sangat dikenali oleh orang Mekah untuk disuruh sebagai wakil Allah Ta'ala. Jadi Allah tanya, afara'aitum, apa pandangan kamu tentang dia tu? Cara mana dia? Kemudian Allah Ta'ala soal pula, alakumudz dzakaru walau untha. Ini dia seluruh malaikat yang mana orang Mekah mengatakan malaikat ni anak perempuan Allah. Dia sendiri tak sih anak perempuan. Kalau ada anak perempuan dia bunuh. Dia nak anak lelaki-lelaki saja. Tapi tanpa pemujaan, dia sanggup mengatakan malaikat anak tina Allah. Maka kalau kita ada masalah, suruh anak tina Allah, anak tina Allah akan bagi syafaat. Sini Allah jawab. Allah kata, ini dakwah. Alakumudz dzakaru, patut kamu ada berhak memiliki anak lelaki-lelaki. Walahul untha, dan Allah ada anak perempuan itu malaikat. Patutkah kamu hanya berhak memiliki anak lelaki-lelaki? Mana anak perempuan kamu bunuh? Bagi Allah Ta'ala kamu kata tak apa-apa lah, ada anak perempuan, dan kamu suruh pun anak perempuan dia, iaitu malaikat. Tilka idzan qismatun dhiza. Jadi demikian cara kamu buat ni adalah pembahagian sangat zalim, yang sangat tidak adil. Kamu sendiri tak bersedia ambil anak perempuan, tapi kamu letak bagi Allah Ta'ala ada anak perempuan, lagi kamu suruh pun pula dia. Jadi Lata, Uzza dan malaikat ini Allah Ta'ala kata khalasahnya in hiya illa asma. Dia tidak lain melainkan nama, sekadar nama saja. Ini semua ni nama-nama. Samaitumuha antum, ya kamu buah nama ni. Kalau kamu mula-mula meletakkan nama dia, au aba'ukum, atau nama ni dibubuh oleh datuk nenek kamu dulu untuk diseru. Lepas tu hakikat ada. Allah Ta'ala nak beritahu dia hanya sekadar nama yang kamu bubuh atau untuk nenek kamu bubuh, yang tidak ada hakikat boleh bantu, boleh tolong. Dia dengar pun tak, dia tahu pun tak, tahu mana hakikat sebenar tak ada pun. Hanya sekadar nama sahaja yang kamu bubuh sendiri ataupun datuk nenek kamu bubuh sendiri, tidak daripada Allah. Ma anzalallahu biha min sultanin. Allah Ta'ala tidak pun menurunkan wahyu beribadat pada, menyeru pada nama-nama ini sebagai dalil dan bukti pun, baik akli, baik nakli, baik wahyu. Daripada Allah tak ada ajar langsung. Dia suruh ni, kamu suruh atas nama kamu rekod diri. Kalau tidak kamu pun tak nenek kamu dulu. Dan tidak ada pun dalam nama ni pemberian syafaat. Tidak ada pada suruh nama ni menyampaikan perkara hajat kamu pada Allah. Semua tak ada. Dia dengar pun tidak, tahu pun tidak, nak menjadi macam mana. Sebab orang telah mati dah duduk alam barzakh, tak tahu menahu. Cuma kamu pun nama dia, kamu suruh, kamu buat patut, kamu buat diri. Jika adalah suara-suara tu suara jin, suara tubik tu suara jin. Dan kalau jadi pun memang Allah jadikan benda dengan cara yang salah. Tidaklah dia bukti kebenaran. Lepas tu ikut juga tu, mengenai wahyu tak ada. Ikut juga wahyu tak ada, maka ikut sangkaan. In yattabi'una illa dhann. Tidaklah mereka mengikuti melainkan sangkaan mereka saja. Dan wa ma tahwal anfusu, apa yang diingini oleh hawa nafsu melalui bisikan syaitan. Dua ni ya. Jadi ajaran suruh selain daripada Allah Ta'ala ni sangkaan buruk mereka, dan juga bisikan daripada hawa nafsu syaitan mereka. Tidak lain daripada. Wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda. Dan sesungguhnya telah sampai kepada mereka daripada Tuhan hidayah, yakni Al-Quran. Amlil insani ma tamanna. Ini pun satu perkara. Dia buat seruan ni Allah tak ajar dasar. Dia hakikat pun tak ada. Dia kata Nabi suruh dengar, dia kata wali dengar, dia boleh menyampaikan semua, ni tak ada belakang rekaan dia. Tapi di sebalik tu dia mengadakan tahayyul, kelebihan-kelebihan pun. Kalau buat gini dapat gini, kalau buat gini dapat gini. Ini satu perkara lain lagi ni, bahaya lagi. Mana mengada-ngadakan saja apabila kita suruh dia selesai kerja kita. Apabila suruh dia dunia akhirat selamat kita. Apabila kita suruh dia berkat rezeki kita. Ini semua ni dia panggil tahayyul. Khayalan-khayalan, kelebihan-kelebihan yang dia rekod sendiri. Tak ada pun daripada Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala tanyalah, amlil insani ma tamanna, apakah manusia akan dapat balasan hasil pada apa yang dia khayalkan?
Kelebihan tu hak dia rekod sendiri tu boleh macam mana boleh daripada Allah Taala? Lainlah jika Allah Taala beritahu kelebihan sikit-sikit atau Nabi beritahu daripada hadis sahih dia kelebihan sikit-sikit, tu lainlah. Dia akan dapat daripada Nabi, daripada Allah. Ni hak dia buat kelebihan sendiri. Dia kata akan dapat ni, kita akan dapat ni. Apakah manusia berhak dapat kelebihan ataupun faedah apa yang dia khayalkan? Lalu dia bentukkan khayalan dia dengan bentuk tulisan. Jadi kelebihan rekod sendiri. Batalah dalam segi fadail ni kita telah beritahu, jika hukum itu jelas, jika hukum amal itu jelas, maka kelebihan daripada hadis dhaif pun boleh digunakan. Tapi kalau hukum tak ada untuk diamalkan, maka segala kelebihan-kelebihan adalah palsu, bukan daripada Allah dan Rasul. Falillahil akhiratu wal ula. Milik Allah belaka keputusan nak bagi pahala akhirat, nak bagi berkat dunia. Kamu tak mana-mana, tak boleh mana-mana. Sebab tu Allah tanya, amlil insan, apakah manusia berhak dapat apa yang dia khayalkan? Kelebihan dia rekod sendiri, dia buat sendiri, lepas tu dia kata dia akan boleh. Dah, falillah, milik Allah lah akhirat nanti, pahala-pahala dan syurga. Dan wal ula, dunia ni pun berkat Allah akan bagi melalui cara-cara dia, bukan pada manusia rekod sendiri. Ini pun sudah jelas bagi kita. Bukan perkara semudah ni mudah kita fahami. Minta ada hubungan dengan kita Allah, wahyu Allah. Jadi benda tidak payah mana. Begitu juga malaikat. Allah Taala beritahu, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atum syai'an. Ramai mana malaikat duduk langit tu tidak boleh membantu syafaat mereka untuk sesiapa pun, walaupun sikit. Malaikat tak boleh buat apa-apa. Tuhan kata, wa kam min malakin, ramai mana malaikat di langit fis samawati, yang mana syafaat mereka tidak boleh membantu. Mana malaikat ni tak boleh bagi syafaat walaupun sikit. Illa malaikat min ba'di an ya'zana Allah. Malaikat setelah Allah memberi izin. Kita berkata ada Allah memberi izin, Allah izin. Tunjuk dalil. Allah bagi izin tu, tunjuk dalil. Sebab Allah Taala kata Allah bagi izin. Pun kita betul kata Allah bagi izin. Macam mana kalau sekiranya Allah bagi izin? Memang jika Allah bagi izin, tapi Allah bagi izin dengan orang yang Allah Taala beritahu dalam Quran dia. Liman yasha'u wa yarda. Sesiapa yang Allah kehendaki dan Allah redha. Jadi siapa dia Allah kehendaki Allah redha? Man syahida bil haqq. Orang yang mati dengan akidah tauhid, maka dia akan dapat syafaat. Bukan wajib, mungkin boleh jadi dapat, boleh jadi tidak. Sebab syafaat ni bukan perkara wajib. Liman yasha', bagi siapa yang Allah kehendaki, ya Allah redha. Kita doakan syafaat. Jadi buat Allah tak syafaat pun. Dah. Allah Taala tidak redha pun kita. Sepatut duduk dengan kau juta-juta tahun, duduk dengan kau juta-juta tahun. Sebab kita pergi dengan keadaan doa harap-harap benda yang tidak boleh diharapkan. Jadi syafaat itulah maksudnya. Allah Taala beritahu, innal ladzina la yu'minuna bil akhirah, bahawa mereka golongan orang Mekah yang tidak percaya akhirat. La yusammunal malaikata tasmiyatal unsa, menamakan para malaikat dengan nama perempuan. Dia bubuh nama perempuan. Allah Taala tidak jadikan mereka perempuan lelaki. Dia bubuh nama mana-mana dia. La yusammunal malaika, mereka menamakan para malaikat Allah itu tasmiyatal unsa, dengan penamaan wanita. Betul tak? Allah Taala kata wa ma lahum bihi min ilmi, tidak ada bagi mereka itu sebarang ilmu pun kata dia ni perempuan atau laki-laki. Lepas tu dia kata Tino ni, in yattabi'una illa dhann, tidaklah mereka mengikuti dalam perkara ini kecuali sangkaan kepala mereka. Gamakkan bukan ilmu. Dan wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'an, dan zan tidak boleh membantu kebenaran walaupun sedikit. Tidak boleh jadi benar walaupun sedikit. Zan ni tidak boleh menjadikan benar walaupun sedikit. Kemudian Allah Taala kata fa'arid an man tawalla, jangan pedulilah wahai Muhammad. Ini tasliyah. Jangan pedulilah wahai Muhammad kepada orang yang berpaling daripada kebenaran wahyu. Tak usah pakai wahyu, tak usah terima Nabi. Jangan peduli, bahkan teruskanlah kamu menyampaikan wahyu, sebab ini tugas kamu. Jadi fa'arid an man tawalla an zikrina, maka jangan pedulilah wahai Muhammad terhadap mereka berpaling daripada zikrina, wahyu kami, yakni Quran. Dan walam yurid, dan dia pula tidak ingin pun illal hayatad dunia, melainkan kehidupan dunia sahaja. Zalika, dunia saja itu mablaghuhum minal ilmi, pencapaian terakhir ilmu mereka. Zalika, dunia saja itu mablaghuhum minal ilmi, pencapaian akhir dunia, ilmu mereka.
Mana ilmu mereka nak sekadar dunia je. Jadi orang-orang seperti ni memang tak sampai pun pada dia kefahaman. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi. Sesungguhnya Tuhan kamulah yang Maha mengetahui siapa sebenarnya yang telah sesat daripada jalan. Wa huwa a'lamu biman ihtada, dan dialah juga Maha mengetahui siapa yang betul-betul dapat hidayah. Usahakan rezeki kita sama balik.